tiba-tiba jumpa hadis sahih, maka tolak pendapat aku, ambil hadis sahih dah. Okey, ini kadang-kadang ada sebahagian dia mentafsirkan seperti dah. Tetapi tuan-tuan, kata-kata Imam Syafi'i itu juga membuktikan bahawa segala hukum hakam yang telah ditulis, ditetapkan, dikaji oleh Imam Syafi'i, dia akan mencari hadis-hadis sahih. Kalau selagi ada hadis sahih, Imam Syafi'i akan pakai. Baru dia kata ini mazhabku. Maknanya dia guna hadis sahih. Ya, cuma barangkali ada kelemahan, mungkin dia tak jumpa, tetapi ya, anak-anak murid dia jumpa seperti itu, anak murid dia betulkan, ya, ataupun dia pilih pendapat yang berbeza dengan pendapat Imam Syafi'i. Dapat dipahami bahawa pengertian Syafi'iyah ialah ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i yang mereka kadang-kadang menyimpang daripada mazhab Syafi'i. Bukan menyimpang maknanya dia menyeleweng, ya. Jangan tuan-tuan salah faham pula. Menyimpang ni maknanya dia tak ikut line, dia tak sama dengan pandangan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Dia berbeza. Dia tak nak pegang yang Imam Syafi'i dah kata begini, dia nak pegang pendapat lain, ya. Daripada mazhab Syafi'i apabila dalam keadaan darurat, misalnya dalam masalah yang tidak dapat dijumpai dalil nasnya, sama ada dalam Al-Quran atau hadis, sedangkan Imam Syafi'i telah menetapkan hukum haram atau wajib atau makruh berdasarkan dengan ijtihadnya sendiri. Bagi ulama Syafi'iyah sendiri, kadang-kadang merasa berat bagi mereka untuk menerima dan susah untuk mengamalkan dengan ketetapan Imam Syafi'i tersebut. Dalam hal ini, kadang-kadang ulama Syafi'iyah berpindah pada pendapat lain yang boleh diterima oleh fikiran mereka dan mudah untuk diamalkan. Dia akan cari mana pendapat lain yang ada hujah, yang ada nasnya. Jadi mereka berbeza dengan Imam Syafi'i. Pun begitu dalam istimal hukum, kadang-kadang Imam Syafi'i mengambil fahaman dari umum hadis untuk menetapkan hukum sunat, makruh dan hukum-hukum lainnya. Sedangkan para ulama Syafi'iyah mengambil fahaman hadis yang mentakhsiskan umum faham hadis itu sesuai dengan kaedah usul fiqh, menerapkan mafhum yang am kepada mafhum yang khas. Bila masuk kaedah usul, hadis itu umum. Jadi Imam Syafi'i walaupun hadis itu umum, dia terus tetapkan ini sunat, ya, ini makruh, ya, ataupun hukum lain. Sedangkan ada hadis lain yang khususkan, ya, katalah Imam Syafi'i kata sunat, tapi ada hadis lain yang kata wajib. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah dia tolak pandangan Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i hanya ambil umum hadis saja. Dan mereka gunakan hadis yang kata benda tu wajib. Itu masalah. Ya, sebab mereka tak berapa selesa dengan cara Imam Syafi'i. Ini berlaku, tapi ya, bukan dalam semua keadaan. Jadi maknanya terbuka. Ya, bukan Imam Syafi'i kata mesti pegang, ya, apa yang aku dah tetapkan dah. Ulama-ulama selepasnya kaji balik, semak balik, perbetulkan balik. Ya, yang kadang-kadang pendapat itu sama dengan pendapat mazhab lain. Jadi bukan hanya satu pendapat saja dalam mazhab Syafi'i. Demikianlah antara lain istilah Syafi'iyah dan pengertiannya yang dijadikan judul buku ini. Mudah-mudahan para pembaca dapat memahami istilah ini. Sebenarnya di dalam kitab yang berjudul Sab'ah Kutub Mufidah banyak sekali contoh-contoh penyimpangan tersebut apabila dalam keadaan darurat. Tapi di sini kita hanya dapat memberikan satu pengertian saja. Dia harap para pembaca tidak terkeliru dalam kefahaman. Boleh faham tak? Itu sekadar mukadimah kita pada malam ini. InsyaAllah kita buka untuk surah 1. Ya, akidah dan syariat Islam. Sebelum nak masuk bab fiqh ni, tuan-tuan, kita kena faham sebab apa. Bila kita belajar fiqh nanti, kita nak tengok kedudukan fiqh ni kat mana. Sebab dalam Islam ni ada 3 asas. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Ada yang kata tasawuf, ada yang kata ihsan. Jadi ini 3 asas utama dalam Islam. Lain pada itu tak ada. Dia yang lain pada itu dia akan sama ada masuk dalam 3 benda dia. Dia merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia.
Yang pertama, akidah Islamiyah atau beriman. Dalam sebuah hadis dinyatakan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman ialah engkau berpercaya dengan Allah, dengan para malaikat, dengan kitab-kitabnya, dengan para rasulnya, dengan hari kiamat, dan engkau percaya dengan nasib baik dan buruknya, yakni hakikatnya datang daripada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Mana kita ambil rukun iman? Ini ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam hadis Nabi SAW. Tapi kita ni dia bagi simple saja. Kalau nak cerita banyak tu dalil dia. Yang kedua, syariat, Islam. Mana yang kata syariat ni juga dalam hadis yang sama. Nabi ditanya dengan beberapa soalan. Soalan yang kedua ditanya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ialah bahawa engkau mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah atau Rasulullah. Engkau menegakkan solat, engkau mengeluarkan zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau tunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu, bukan sanggup, telah mampu pergi ke sana. Yang ketiga, cara melaksanakannya dengan ikhlas ataupun disebut sebagai akhlak. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat. Kita menyembah Allah macam kita nampak, Allah berada di hadapan. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya engkau merasakan seolah-olah ia melihat engkau. Ini aspek akhlak. Maknanya dalam keadaan apa pun, kita ikhlas dalam melakukan sesuatu. Kita memelihara akhlak perilaku kita. Maka akidah Islamiyah mempunyai sendi sebanyak 6 perkara.